Sama-sama Mazmur 53. 我们一起看诗篇53篇 Ayat 2 sampai ayat yang keempat dibacakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, lalu nanti ayat 5 sampai ayat 7 bahasa Indonesia. 第2节到第4节用中文读，第5节到第7节用印尼文读。第2节，愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽，没有一个人行善。神从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求他的没有。他们个人都退后，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。 Ayat 5, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan tentang keberdosaan manusia. 亲爱的弟兄姐妹，这节经文讲到人类的罪恶。 Kalau kita sekalian membaca firman Tuhan setiap hari dengan setia, 反中心的阅读圣经的人， dan kita juga mengenal kehidupan Raja Daud, 并知道大卫生活故事的人， saya percaya kita semua akan sepakat dan mengakui bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. 我相信我们一定承认大卫是一个亲近上帝的人， Bukan karena Daud lebih rohani dan lebih beriman, 不是因为他更属灵或更有信心， tetapi karena Tuhan memilihnya dan membentuk hatinya. 但是因为神拣选了他，并祷造他的心。 Saudara, Daud dibentuk untuk didengar-dengaran kepada Tuhan. 神祷造大卫的心，用来聆听神的话。 Sehingga Daud terus belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. 大卫不断的学习和了解神的话， Ya, tentang apa? 有关什么呢？ Tentang siapa Tuhan dan siapa manusia. 有关神是谁和人是谁的真理。 Ya, saudara, ini dua hal yang sangat penting. 这两件事情是很重要的事情， Mengenal Tuhan dan mengenal manusia. 认识神和认识人。 Ini diucapkan oleh tokoh penafsir Alkitab yang sangat bagus. Ya. 一个有名的解经家 Ya. 说了这句话， Seperti Bapak Gereja namanya Agustinus. 好像神父奥古斯丁 Ya. Dan juga John Calvin. 也是加尔文。 Ya. Jadi dua hal ini tidak boleh harus saling terkait begitu. 这两件事情是彼此相关。 Orang kalau mengenal Allah dengan benar, maka kenal dirinya dengan benar. 一个人正确的认识上帝，一定认识自己。 Jikalau orang mengenal dirinya dengan benar, maka dia akan mengenal Allah dengan benar. 一个人他真正的认识自己，一定正确的认识上帝。 Jadi Allah yang suci, Allah yang sempurna, 圣洁和完全的神， dan manusia yang berdosa yang penuh dengan kejahatan. 一个罪人满有恶事。 Jadi saudara sangat kontras sekali. Ya. 比较的很清楚， Ya. Jadi saudara berkenaan dengan siapa manusia itu. 有关人是谁。 Nah, Daud menyadari sepenuhnya 大卫他完全醒悟， seperti dirinya sendiri. 好像他自己。 Kita ingat saudara dalam Mazmur 51, 我们记得诗篇51篇， waktu saya khotbahkan itu. 当牧师讲到的时候， Bagaimana dia mengakui dosanya. 他如何承认自己的罪？ Daud sadar dia punya dosa asal. 大卫知道他有原来的罪， Tapi dia juga mengakui dia punya dosa 他 perbuatan. 也承认有行为的罪。 Jadi saudara,
Disinilah Daud sadar siapa manusia itu. 在这里，大卫完全醒悟人到底是谁， Termasuk siapa dirinya. 包括他自己是谁。 Saudara, biasanya kita itu menyalahkan orang lain. 平常我们是一直怪别人， Selalu begitu. 一定都是这样。 Kalau kita mengalami masalah, 如果遇到问题， ya, selalu lebih dahulu kita menyalahkan orang 我们 lain. 一定先怪别人。 Tidak pernah, jarang sekali orang sadar dirinya yang salah dulu. 很少人会完全醒悟自己已经做错了事。 Ya. Disitulah saudara Daud, ya pasti juga pikirannya menyalahkan orang lain dulu. 大卫的思想也是一定先怪别人。 Karena itu ketika dia sudah berbuat dosa, 当他犯罪了以后， dengar berita kalau siapa namanya Betsheba hamil mengandung, 当他听到消息拔示巴怀孕了， yang dia pikirkan bukan dirinya. Yang dipikirkan bukan dirinya, Daud. 他想到不是他自己， Tapi yang dia pikirkan adalah, oh nanti saya minta suaminya cepat pulang, satu rumah lagi. 在他的脑海里，他想他的拔示巴的丈夫快点回来跟拔示巴在一起。 Bahwa istrinya hamil bukan karena Daud, 拔示巴怀孕不是因为大卫， tapi karena apa? Karena suaminya. 但是因为她自己的丈夫。 Saudara, siapapun boleh dikatakan hampir sangat jarang orang memikirkan dirinya, tidak. 大部分的人， Menganggap dirinya salah. 大部分的人很少自己认罪，自己承认自己 Yeah. 错了。 Tapi saudara yang dia pikirkan adalah orang lain dulu. 他想到一定是别人的罪。 Nah, kita kalau mengalami masalah sering begitu kan? 我们遇到问题也是常常这样， Siapapun itu. 每个人都是这样。 Kita hamba Tuhan juga bisa begitu kok. 神的仆人也会 Ya, 这样 karena 做， kita juga orang berdosa. 因为神的仆人也是罪人。 Kalau terjadi masalah, selalu yang dianggap yang salah itu orang lain. 如果遇到问题，一定先怪别人， Nah, itu sebetulnya tidak baik, saudara. 这是不好的行为。 Yang Tuhan inginkan adalah sebetulnya kita koreksi diri dulu. 神要的应该是我们先省察自己。 Saudara, karena itulah Mazmur ini menjelaskan tentang keberdosaan manusia. 这四篇解释有关人的罪。 Nah, Mazmur ini 53 juga sama dengan Mazmur 14. 四篇53篇跟四篇14篇是一样。 Ya, saudara, dari penguraian Mazmur ini benarlah ajaran teologi John Calvin. 从这四篇的解释证明了加尔文的神学教义， Ya, yaitu kerusakan total manusia 有关人的完全堕落， akibat dosa manusia. 因为罪恶。 Saudara, kalau bahasa Inggrisnya disebut total depravity. 英文说是Iya. total depravity， Iya. 完全堕落。 Ya. Jadi betul-betul manusia itu sudah rusak 人真正已经堕落了， akibat dosa. 因为罪恶， Sehingga membutuhkan anugerah pertolongan Tuhan untuk keselamatannya. 需要神的恩典帮助他得着拯救。 Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. 人不会拯救自己， Ya, itulah ajaran tentang total depravity. 这是完全堕落的神学教义。 Saudara, Mazmur 53 itu merupakan pengulangan dari Mazmur 14. 四篇53篇是重复四篇14篇， Yang isinya hampir sama. 内容差不多一样， Kecuali ada dua hal. 除非有两件事情， Ya, yaitu penggantian kata Tuhan Yahweh dengan Allah Elohim. 主耶和华换成以诺领上帝。 Ya. Dalam Mazmur 14 ayat 4 disebut Tuhan Yahweh. 四篇14篇第4节说是主耶和华， Sedangkan Mazmur 53 ayat 5 disebutkan Allah Elohim. 四篇53篇第5节说是以诺领上帝。 Nah, kemudian saudara yang kedua adalah penjelasannya agak berbeda antara ayat 5 di pasal 14 dengan ayat 6 di pasal 53. 第二件事情就是四篇14篇第5节和四篇53篇第6节， Nah, tetap 解释稍微有一点 Ya. 不一样， tapi intinya sebetulnya sama. 但是重点是一样。 Nah,
kita mungkin bertanya, kenapa kok diulangi Mazmur ini? 我们可能会问，为什么这两篇诗篇是重复的呢？ Mengapa harus ada 2 Mazmur? 为什么要有两篇诗篇？ Apa maksudnya? 有什么目的呢？ Apakah yang ngumpulin Mazmur itu tidak hafal? 是不是因为收集诗篇他们记不住？ Saya tidak tahu. Saudara. 我也不知道。 Saya ingat pada waktu saya dulu kuliah Mazmur. 我记得当我读大学读诗篇的时候， Ya, pada waktu di saat ya. 在神学院的时候， Itu kuliah Mazmur. Dosennya minta setiap mahasiswa menghafalkan 10 Mazmur. 教授要每一个大学生要背10篇诗篇。 Lalu dosen ini hafal 150 Mazmur. 这位教授他背得出来诗篇54篇150 Mazmurnya. 150篇， Hafal dia. 他全部背起来。 Ketika mengatakan, oke, mahasiswa ini mau menghafal Mazmur 14 dan 53. Enggak bisa, itu sama. 当有一个大学生说要背诗篇、10诗篇跟53篇，教授就说不可以，因为那个是一样的诗篇。 Memang dosen ini sudah tiap hari kalau baca Alkitabnya banyak sekali. 这位教授他每天读很多圣经， Dan itu dihafal betul. 全部都背起来。 Ketika mengatakan Mazmur 133, enggak boleh, ini cuma 3 ayat. Terlalu sedikit. 当有一个大学生说他要背诗篇133篇，教授就说不可以，因为经文只是3节经文而已，太少了。 Ya, taisau. Ya. Terlalu sedikit, enggak boleh. Harus minimal 10 ayat. 太少了，不可以，至少要背10节经文。 Karena mahasiswa kan masih muda, harusnya kan ingatannya lebih bagus kan 因为 daripada 大 orang 学生 tua. 还年轻， Ya. 所以他们的记忆力还是很强。 Saudara, inilah saudara yang sekarang terjadi. 这就是现在发生的事情。 Kita sekarang gampang semua pakai HP. 我们现在很简单，都是用手机， Akhirnya tidak mau menghafal. 所以不要背圣经， Saudara, sangat bahaya loh itu. 这是很危险的事情。 Orang dulu nggak punya Alkitab. 以前的人他们没有圣经， Bahkan banyak yang nggak bisa baca dan tulis. 他们也不会读， Bagaimana mereka bisa hafal ayat 他 Alkitab? 们如何要背圣经呢？ Nah, Mazmur salah satunya. 这诗篇是其中之一， Karena Mazmur itu dinyanyikan. 因为诗篇他们用唱歌的， Ya, dengan dinyanyikan maka orang bisa hafal. 他们唱歌所以能够背起来。 Saudara yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Nah, mengapa Mazmur ini sampai ada 2? 为什么？ Maksudnya Mazmur 14 dan 53. 为 Ya. 什么有差不多一样的两篇诗篇呢？ Kenapa ada 2 Mazmur yang hampir mirip ini? 为什么有差不多一样的两篇诗篇 Ada 呢？ ada penafsir yang mengaitkannya dengan suatu dorongan iman dan keberanian kepada umat Israel di tengah-tengah ancaman penyerangan bangsa-bangsa lain. 有解经家认为是给以色列民，当他们面对外邦人的攻击，增加了信心和勇气。 Jadi maksudnya 2 Mazmur ini dimasukkan oleh karena apa? Israel sedang menghadapi pengepungan penyerangan dari bangsa-bangsa lain. 这两篇诗篇放在诗篇的系列中，是因为以色列民正在面对外邦人的攻击。 Ada juga yang menafsirkan dikaitkan dengan acara khusus. 另外的解经家认为有与特别的节目有 Mungkin 关， dikaitkan dengan ibadah mereka, 在 ibadah 他 orang 们敬 Israel. 拜的时 Ya. 候， Ini dengan istilah keterangan kata mahalat. 用马哈拉这个词， Ya, itu artinya bisa dengan megah atau syair perenungan. 尊严或思想的意思。 Memang kita tidak tahu arti yang sebenarnya apa. 我们不是正确的了解真正的意思是什么。 Tapi inilah artinya ada 2 kemungkinan, yaitu satu dengan megah atau syair perenungan. 有两种可能是尊严的还是思想的意思。 Saudara, yang jelas kita memang mau mengetahui dengan tepat itu sangat sulit sekali. 我们不可能会正确的了解是什么目 Tapi 的， yang paling mungkin adalah adanya di ayat-ayat terakhir itu adalah penegasan akan penghakiman dan penghukuman Tuhan kepada umat manusia.
最有可能是在最后的经文，是有关对人类的审判和惩罚。 Apalagi Paulus mengutip dalam Roma pasal yang ketiga. 使徒保罗在罗马书第3章引用了这诗篇， Paulus menghubungkan itu kepada penghakiman dan penghukuman umat manusia. 保罗强调对人类的审判和惩罚， Bahkan kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. 对犹太人或非犹太人。 Oleh karena dikaitkan dengan apa? Dengan kedatangan Yesus Sang Mesias itu. 与弥赛亚的来临有关。 Jadi saudara, kalau melihat dari segi ini, saya menerima penafsiran ini. 如果看这样的事情，我就接受这个解经家的认为。 Karena itulah pengajaran John Calvin mengenai manusia sudah berdosa semuanya. 加尔文教导的人类已经犯罪了， Sehingga saudara, semua manusia sudah berbuat dosa. 每个人都已经犯罪了， Dan semua berada dalam penghukuman di hadapan Tuhan. 每个人都在神面前必定受惩罚。 Karena itulah Mazmur ini ingin mengontraskan antara orang yang tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan. 这是篇强烈的比较，有关不信主的人和完全相信神的人。 Orang yang percaya kepada Tuhan disebut sebagai umat Tuhan. 相信神的人被称为神的百姓， Sebab itulah saudara ada penekanan yang luar biasa di sini. 有特别的强调。 Ayat yang kedua sampai yang keempat. 第2节到第4节， Ini menunjukkan bahwa manusia itu kalau tidak percaya Tuhan itu betul-betul sudah rusak. 是指完全不相信神的人， Ya. 他已经败坏了。 Jadi keberdosaan manusia itu menjadi ciri khas dalam Alkitab. 人类的罪恶是圣经的特别， Disebut sebagai orang bebal. 被称为拿语完的 Ya. 人。 Ingat kata bebal tidak pernah menunjuk kepada kemampuan intelektual rasionya. 语完人不指向一个人的智力， Orang bebal itu bukan orang bodoh, saudara. 语完人不是很笨的人， Tapi orang bebal itu artinya berkaitan dengan moralitas hatinya. 语完人有跟他心理道德有关。 Jadi saudara, Alkitab kalau ngomong bebal itu bukan bodoh. 圣经所说的语完人，他不是很笨的人， Tapi hatinya, 但是是他的心理， yaitu hatinya yang bebal. 他的心理很固执，很愚顽。 Saudara, karena itu disebutkan busuk dan jijik dalam kecurangan mereka. 腐烂邪恶， Ya, karena mereka telah menyimpang dan bejat. 他们歪曲并败坏， Tidak ada yang berbuat baik. 没有一个做行善的。 Jadi moralitas yang rusak ini sesuai dengan penilaian Tuhan. 按照神的评论，有关败坏的心理道德， Tuhan memandang ke bawah dari sorga. 神从天上观看， Apakah ada yang berakal budi dan mencari Tuhan? 有没有人明白并寻求上帝的人？ Saudara, moralitas hati yang rusak itu 败坏的心理道德 diakibatkan oleh dosa. 是因为罪恶， Dan dengan keberanian mengatakan tidak ada Allah. 他们勇敢地说没有神。 Ini sebagai kalimat pernyataan ketidakpercayaan mereka kepada Sang Pencipta langit dan bumi. 这句话证明了他们不相信创造宇宙万物的神。 Nah, ateisme yang dimaksudkan di sini 这里提到的无神论 adalah ateisme teoritis dan praktis. 是理论的无神论和实际的无神论， Karena tidak mengakui keberadaan Tuhan, 因为他们不承认上帝的存在， otomatis perbuatannya pun tidak mengakui Tuhan. 他们自然而然行为不承认上帝的存在。 Jadi orang yang tidak mengakui Tuhan, otomatis perbuatannya akhirnya menjadi semena-mena. 一个不承认上帝的存在，他一定过任性的生活。 Sebetulnya di dalam bahasa Ibrani bisa disebutkan dengan kebusukan, kejijikan, kecurangan, dan kebejatan. 希伯来文说是腐烂、邪恶、欺骗和败坏。 Jadi itulah saudara, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, ateis secara teoritis, otomatis juga
akan praktis juga melakukannya. 无神论的人，他们无论是理论上是无神论，但是实际上他们也是用无神论的行为。 Karena itulah dalam hal perbuatan baik 在做行善的时候， itu bukan perbuatan baik yang menurut ukuran standarnya Tuhan. 他们的行善不是按照神所要求的。 Nah, karena itulah disebut nabal. Bebal itu disebut nabal dalam bahasa Ibraninya. 语完人在希伯来文说是拿霸， Ya, itu sebuah kata yang menyiratkan penyimpangan yang agresif sekali. 意思是积极的外取， Seperti kisah yang dicatat di 1 Samuel 25. 好像撒母耳记上25章所记载的， Ada seorang yang bernama Nabal. 有一个名叫拿霸的人。 Ya, 1 Samuel 25 ayat 25 disebutkan demikian. 撒母耳记上25章25节说， Nabal namanya dan bebal orangnya. 一个名叫拿霸，他是语完的人。 Jadi saudara, Nabal orangnya, Nabal namanya, bebal orangnya. 一个名叫拿霸，他是语完的人。 Nah saudara, lalu di dalam ayat 5 dan ke-6 pemazmur menjelaskan kebebalan moralitas orang-orang yang tidak takut Tuhan ini. 第5节到第6节，诗人解释有关语完人不敬畏神的心理道德。 Kejahatan mereka semakin menjadi-jadi. 他们做的恶事更加厉害， Mereka tidak pernah sadar akan kejahatannya. 他们完全没有醒悟自己做的恶事， Khususnya kejahatan terhadap umat Tuhan. 特别是对神百姓做的恶事。 Jadi orang-orang ateis ini sangat membenci umat Tuhan. 这些无神论的人，他们很恨神 Ya. 百姓。 Digambarkan mereka seperti memakan roti dalam menghabisi umatnya. 他们吞灭神的百姓，如同吃饭一样。 Tanpa peduli kepada Tuhan. 他们不在乎神的存在， Sehingga mereka hidup tanpa doa. 他们没有祷告， Ya, seolah-olah mereka dengan diam-diam melakukan kebengisan seperti makan roti sampai habis. 他们好像默默的做，但是非常残忍，好像吃饭一样。 Saudara, orang yang istilah digambarkan yang makan roti habis umatku. 吃完面包到完 Ya, 了， sampai tidak peduli kepada Tuhan. 他们不在乎神的存在。 Itu artinya saudara, orang-orang ateis itu saudara melakukannya kepada umat Tuhan tanpa peduli akan Tuhan. 无神论对神百姓做恶事，他们根本不在乎神的存在。 Hati nuraninya tidak berbicara. 他们的良心，他们没有良心。 Ya. Sebaliknya kita melihat peristiwa peperangan dan kekacauan yang ada. 好像战争的时候或混乱的时候， Kita bisa melihat saudara ada segerombolan orang-orang meneriakkan nama Tuhan. 有一群人，他们呼叫神的名字， Tapi sambil melakukan perusakan-perusakan. 但是他们也是做恶事， Ironis bukan? 岂不是讽刺吗？ Jadi saudara kita lihat di sini. Di satu sisi saudara orang-orang ateisme teoritis dan praktis ini. 另一方面，无神论理论的无神论和实际的无神论， Ya, mereka memakan habis umat Tuhan. 他们吞灭神百姓， Seperti makan roti. 好像吃饭一样。 Ya. Saudara, sebab itulah mengapa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. 就是为什么我们当吃饭的时候，我们要感谢神， Karena kita sadar bahwa itu semua berkat dari Tuhan. 因为我们醒悟这一切都是神的祝 Biar 福， itu betul-betul keluar dari hati kita yang terdalam. 是种良性发泄出来， Bukan kebiasaan, 不是习惯性的， bukan rutinitas. 不是习惯性， Bahaya kita akhirnya menjadi ateisme praktis. 是很危险。我们成为实际上的无神论。 Jadi kalau kita doanya cuma hanya rutinitas bukan dari kesungguhan hati, itu kita palsu berarti. 如果我们的祷告只是习惯性，但是不是种真正的心理祷告，这是无神论的实际。 Tapi orang-orang ateis yang betul-betul tidak mengakui Tuhan ini, 无神论真正不承认上帝， tidak pernah mau berdoa.
他们没有祷告， Mereka anggap ini adalah usaha mereka 这是他们的想办法。 untuk makan roti dengan seenaknya sendiri. 他们过任性的生活。 Begitu pula pada waktu menghabisi umat Tuhan 当他们吞灭神的百姓的时候， seperti makan roti. 好像吃饭一样， Ya, tidak peduli akan Tuhan. 不在乎神的存在。 Tapi sebaliknya, 反过来呢， mungkin kita katakan, oh kita kan semua orang-orang yang percaya Tuhan. 我们都是相信主的人， Tapi ternyata kelakuan kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan. 但是我们的行为好像不认识上帝的人。 Jadi mungkin kita bukan ateisme secara teoritis. 可能我们不是理论上的无神论， Tapi ternyata di dalam perbuatan kita sendiri juga ternyata kita ateis. 但是我们的行为证明了我们是无神论， Meneriakan nama Tuhan 呼叫神的名字， tapi melakukan kejahatan. 但是做恶事。 Jadi kita tidak pernah sadar sesadar-sadarnya kita sedang melakukan kejahatan. 我们从来没有醒悟到自己已经做恶事， Saudara, karena itulah kita harus waspada. 我们要特别谨慎。 Inilah gambaran kebobrokan manusia. 这是人类堕落的画面。 Kalau di zaman sekarang masih bisa terjadi, masih bisa. 现代的时代还会有可能发生。 Saudara, kita tidak katakan bahwa itu bisa terjadi di negara-negara miskin. 这一些事情发生不一定在贫穷的国家， Di negara-negara yang berkelimpahan, yang kaya pun bisa terjadi. 在富有的国家也会发生这样的事情。 Ya, orang-orang melakukan kejahatan tanpa merasa dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 恶人做的恶事，他们没有责任感。 Tapi saudara bersyukur Mazmur ini ditutup dengan satu pemahaman yang luar biasa. 但是感谢神，这诗篇结尾有一个很好的理解。 Di ayat terakhir dikatakan ada penghakiman dan penghukuman dari Tuhan. 在最后的经文有提到说，有神的审判和惩罚， Kepada mereka yang melakukan kejahatan itu. 对他们做恶事的人， Mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. 他们会大大的害怕， Padahal tidak ada yang mengejutkan. 其实无可惧怕之处， Ini menunjukkan cara Tuhan melakukan keadilannya. 证明了神公义的作为， Tapi juga sekaligus hukuman Tuhan akan mencerai-beraikan mereka. 也是神的惩罚让他们分散， Dan mereka pasti akan mendapat malu. 他们也被羞辱。 Saudara, karena itulah dalam keadaan dikepung dan diancam oleh orang-orang bebal di sekitarnya, 在愚顽人的威胁之下， umat Tuhan akan datang keselamatan dan pemulihan dari Tuhan. 对神百姓，神会拯救并复苏他们。 Sehingga Israel dengan Mazmur ini 以色列在这诗篇， diharapkan bersorak-sorak dan bersukacita. 他们要欢呼喜乐， Begitu pula dengan kita, saudara. 我们也是如此。 Mazmur ini juga untuk kita, orang-orang percaya. 这诗篇也是对着我们信徒， Bahwa kalaupun kita harus mengalami banyak kesulitan, 虽然我们面对很多困难， ada keselamatan yang dari Tuhan. 神会拯救我们， Ada pemulihan yang dari Tuhan. 神会复苏我们， Tuhan akan menghakimi 神会审判， dan Tuhan akan menghukum nantinya. 神也会惩罚。 Karena itu kalau kita semua dalam kehidupan dikelilingi oleh orang-orang bebal, 如果在我们的生活中有愚顽人的围攻， ya, bahkan dengan ancaman dan kejahatannya, 在他们的威胁之下和他们做的恶事， Mazmur ini mengajar kita untuk optimis, 这诗篇教导我们要乐观、 teguh berdiri 坚定， sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. 成为敬畏上帝的人， Sebab keadilan Tuhan akan dinyatakan 因为神会施行他的公义， dengan penghakiman dan penghukumannya. 接着神的审判和惩罚。 Tapi yang terpenting ada satu hal lagi. 最重要的是呢， Jangan kita menjadi orang yang bebal. 我们不要成为愚顽的人。 Biarlah hati nurani kita yang sudah dibersihkan, sucikan oleh Tuhan. 我们的良心，神已经洁净了， Roh Kudus terus berbicara. 圣灵在里面一直
提醒我们， Sehingga kalau kita melakukan kejahatan, 如果我们做恶事， kita betul-betul merasa bersalah. 我们真正认错， Kita mohon ampun kepada 我 Tuhan. 们向神恳求赦免， Kita mohon Tuhan sucikan kita. 恳求神洁净我们， Sehingga kita tidak menjadi orang bebal. 我们没有成为愚顽的人。 Ingat saudara, kebebalan itu dimulai dari hati. 亲爱的弟兄姐妹，愚顽是从心里开始的， Ya, dari hati kemudian menuju kepada rencana-rencana di pikiran kita. 从心里到我们脑子里所思想的， Setelah itu nanti menjadi perbuatan-perbuatan. 成为我们的行为， Hati-hati. 我们要特别谨慎。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 神祝福他的话， Mari kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Bapa, berkatilah firman-Mu supaya kami semua bersyukur, sekaligus juga waspada dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau telah menyatakan lewat Mazmur ini 53 dan sebelumnya di Mazmur 14 juga dinyatakan keberdosaan manusia sampai bebal hatinya. Tolonglah Tuhan supaya kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan tidak menjadi bebal. Biarlah kami selalu mengoreksi hati kami dari hati kami, dimulai dari hati kami. Jangan sampai hati kami menjadi bebal. Tuhan tolong, kalau ternyata dalam kehidupan kami banyak mengalami kesulitan dan dikelilingi oleh orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap berseru kepada Tuhan. Dan jangan sampai kami melakukan kejahatan juga. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi biarlah kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan karena kami lebih baik, tapi karena kebaikan Tuhan yang menaungi kami. Terima kasih ya Bapa, dan tolong kami untuk mengetahui ada keadilan Tuhan dalam penghakiman dan penghukuman nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, kami akan pulang sertai perjalanan kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa teduh kebaktian doa selesai.